Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Sadaqallahul azim. Yang dihormati jadi dikasihi sekalian ahli keluarga, yang dihormati jadi dikasihi ibunda yang tercinta, dihormati jadi dikasihi adik-adik, anak saudara, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat handai dan seterusnya ni, yang dihormati muslimin muslimat sidang pendengar yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan ilmu yang ada kepada saya dengan kefakhiran ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, Allah memberi pengajaran pada diri saya dan ahli keluarga dan khususnya pada muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, dengan rahmatnya, pada hari ini masih lagi kita dapat bertemu dalam slot slot nasihat menasihati sesama kita. Mudah-mudahan dengan sesama menasihati diri sesama kita akan memberi kebaikan dan menyahut suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu, bantu-membantulah kamu dalam perkara kebaikan. Bir, kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu bantu-membantu di antara kamu di atas permusuhan dan di atas dosa dan juga permusuhan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menurunkan Al-Quran dan Nabi telah bersabda dalam hadisnya. Allah berfirman dalam Al-Qurannya, semuanya mengajakkan manusia, semua mengajak manusia ke arah kebaikan. Tidak ada satu perkara yang Allah suruh kita melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa dan permusuhan. Cerca mencerca, hina menghina, tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita perlu ingat bahawa hadis Rasulullah SAW juga daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak bercakap sesuatu perkara itu dengan hawa nafsunya, kecuali dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap sesuatu perkara itu dengan hawa nafsunya, kecuali dia mendapat wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Apabila Rasulullah SAW bersabda dalam banyak sabdaannya, dalam hadisnya begitu banyak sabdaan-sabdaan Rasul yang diriwayatkan oleh periwayat hadis, beribu-ribu hadis. Kemudian sampai ke akhir zaman kita ini telah dijilidkan. Sama ada hadis itu dari Bukhari, dari Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, dan sebagainya. Semua itu adalah untuk pengajaran bagi kita. Pengajaran bagi manusia akhir zaman yang tidak pernah hidup di zaman Rasulullah SAW. Ini pusaka yang ditinggalkan. Saya ulang lagi, ini pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran, pusaka ada di rumah kita. Hadis, kita perlu mencari. Ada yang ada di rumah kita, ada yang tak simpan kita hadis. Dan ada yang hanya mengambil hadis-hadis daripada kutipan-kutipan hadis, daripada bacaan-bacaan. Kemudian di sana diselitkan dengan hadis-hadis. Ada, tak salah. Jika hadis yang sahih, amallah. Ada yang menyimpan kitab-kitab hadis, yang berjilid-jilid itu disimpan. Bukan disimpan, makna dibaca. Ada masa ruang dibaca, diamalkan, bahkan diketengahkan, mengajar kepada orang lain akan hadis-hadis apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, itu almarhum Ustaz Fahmi Zamzam, seorang ulama yang meninggal baru-baru ini di Kalimantan, Indonesia. Dia meninggalkan susunan kitab hadisnya daripada berjilid-jilid itu, dia ambil, dikutip hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Kalau kita nak cari dalam hadis yang beribu-ribu itu, mungkin sukar bagi kita yang bukanlah alim. Kita lah bukan alim, mengaku saya sendiri bukan alim. Masih lagi dalam peringkat kita nak menuntut ilmu, belajar, mendengar daripada tutur guru. Tapi almarhum Ustaz Fahmi Zamzam, mudah-mudahan Allah rahmati ruhnya dan ruh ahli keluarga kita sekalian. Dia telah menjilidkan, membuat sebuah buku 40 hadis. Dia mencari dalam hadis-hadis yang banyak itu, dia ambil 40 hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman untuk bacaan kita, pengetahuan kita, sebagai panduan bagi iktibar untuk diri kita, peringatan bagi diri kita. Walaupun peristiwa akhir zaman ini
banyak disebutlah hadis-hadis ini tidak berlaku di zaman kita semuanya. Tidak berlaku lagi. Akhir zaman ini adalah dunia nak dikiamatkan. Di sana disebutkan tanda-tanda yang hampir-hampir kiamat. Dan dalam hadis itu juga menyebutkan bunga-bunga kiamat. Dan di sana disebut buah-buah kiamat. Dan di sana disebut hadis-hadis yang memang kiamat hampir dah berlaku. Tanda-tanda besar sudah hampir dah berlaku. Ini dikumpulkan, disebutkan dalam kitabnya yang bernama Peristiwa Akhir Zaman. Betapa waraknya almarhum Ustaz Fahmi Zamzam dalam muqaddimah bukunya. Dia menyatakan bahawa hadis peristiwa akhir zaman yang dikumpulkan olehnya ini adalah gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di masa kini, supaya memberi penjelasan kepada kita, umat yang masa kini, umat kita ini, zaman kita ini, 2021 ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti garis panduan yang diberikan oleh junjungan kita ini, itu junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita menyelesaikan beberapa permasalahan yang berlaku di hadapan kita. Jalan yang boleh membawa kepada keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Kemudian almarhum mengatakan, Ustaz Fahmi, almarhum Ustaz Fahmi Zamzam, dengan rendah diri lagi mengatakan, eloklah kita mengambil suatu peringatan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ar-rajulu halaka an-nas fahuwa ahlakuhum." Idza qala ar-rajul halaka an-nas fahuwa ahlakuhum. Rawahu Muslim. Ia bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada seseorang berkata orang ramai sekarang ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Bila kita membaca hadis-hadis akhir zaman, kemudian kita mengatakan bahawa orang ramai sekarang ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Sebab itu dalam membicarakan hadis akhir zaman, kita hanya sekadar menyampaikan. Kita jangan mengatakan bahawa sekarang ini orang ramai sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Ini hadis Muslim. Imam Nawawi rahimahullah, perlu kita ingat, perlu kita faham dulu supaya tak jadi fitnah. Imam Nawawi berkaitan dengan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin, kebun bagi orang-orang yang soleh, ada kitab Riyadhus Salihin. Beliau memberi penjelasan seperti berikut. Larangan semacam itu, larangan yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan dari hadis itu, iaitu orang ramai sekarang ini sudah rosak. Jika ada orang mengatakan begitu, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka adalah untuk orang yang menyatakan yang demikian tadi dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri. Dia mengatakan bahawa orang sekarang ini sudah rosak. Banyak sudah rosak.
dengan tujuan orang yang mengatakan itu nak rasa bangga pada dirinya sendiri. Sebab dia saja yang tak rosak, orang lain sudah rosak. Ini maksud hadis itu. Dan dengan tujuan merendahkan orang lain, dengan tujuan nak merendahkan orang lain. Orang lain semua sudah rosak, dia yang bercakap ini belum rosak, tidak rosak, dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Maka yang demikian ini adalah haram. Ini penjelasan Tuan Almarhum Ustaz Fahmi Zamzam dalam membicarakan kitab 40 hadis akhir zaman. Betapa waraknya ilmunya, betapa waraknya cara penulisan beliau. Jangan mudah kita mengatakan bahawa dunia ini banyak manusia sekarang sudah rosak. Jika dia mengatakan begitu dengan tujuan nak menyalahkan orang lain, sedangkan dia tidak muhasabah dirinya juga, maka yang demikian itu haram. Dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri. Adapun, mudah-mudahan dengar makna-makna bagi kita faham. Adapun orang yang berkata seperti perkataan itu, dia berkata sekarang banyak manusia sudah rosak. Maka jika ada orang yang mengatakan begitu, bahawa banyak manusia sekarang ini sudah rosak, jauh daripada agama, kerana dia melihat kekurangan perhatian orang ramai terhadap agama, serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka, dan timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan ini tidak ada salahnya. Tetapi jika kita mengatakan bahawa masyarakat akhir zaman ini sudah berlaku kerosakan, jauh daripada agama, dengan tujuan dia rasa cemburu terhadap agama, jauh daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bercakap secara umum. Dia rasa cemburu melihat orang ramai kurang memberi perhatian terhadap agama, serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang berlaku pada umat Islam yang dialami oleh umat Islam, dan timbul perasaan cemburu terhadap agama. Kita mesti ada cemburu terhadap agama. Bila agama kita diperendah-rendahkan, agama kita dipermain-mainkan, Nabi kita dipersendakan, contoh, Tuhan kita telah diperkatakan dengan kata-kata yang tidak patut, maka kita rasa cemburu lah hati. Itu tidak mengapa, tidak ada salah. Bukan kita tujuan bangga diri kita, bahawa kita juga muhasabah pada masa itu diri kita. Kita rasa sedih terhadap yang menimpa zaman kita, termasuk diri kita, termasuk juga ahli keluarga kita. Kita rasa sedih apa yang berlaku dengan keluarga kita. Bukan bermakna tujuan bila kita bercakap apabila tanda-tanda akhir zaman ini hanya orang lain saja yang salah, kita yang bercakap tidak terlibat, kaum keluarga kita tidak terlibat, adik-adik kita tidak terlibat. Tidak, kita cakap umum. Kita sayang pada agama kita. Ini dibenarkan. Seperti disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada satu kitab tebal, Riyadhus Salihin. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan begitu juga cara mereka menguraikan permasalahannya. Di antara alim ulama yang berpendapat begitu ialah Imam Malik Ibn Anas Al-Khattabi, Al-Hamidi dan lain-lain radhiyallahu anhu. Maka hendaklah hadis ini menjadi suatu peringatan pada kita, kata Tuan Guru Almarhum Ustaz Fahmi Zamzam. Bila kita menguraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan di dalam kitab ini, yang mendedahkan tentang kemunduran umat Islam dan kerosakan akhlak umat Islam. Jadi apabila kita cuba mengaitkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman dengan keadaan umat Islam pada masa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ujub. Jangan diri kita merasa bangga dan ujub dengan diri kita sendiri. Jangan merasa bangga dan ujub dengan diri kita sendiri. Bahkan hendak kita menegur diri kita masing-masing. Kita menegur diri kita. Teguran diri kita. Kita salahkan diri kita. Dan begitu juga sekalian ahli keluarga kita yang dekat-dekat dengan kita.
Bahkanlah kita menegur diri sendiri masing-masing dan jangan suka menuding kepada orang lain. Dan apabila kita mendedahkan kerosakan akhlak umat Islam pada masa ini, maka hendaklah pendedahan itu dalam bentuk yang sihat dan dengan perasaan yang penuh belas kasihan dan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya mencucur rahmat, taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqih Allah Ahmad Fahmi bin Zamzam. Walaupun dia seorang yang alim, masih lagi dalam mukadimahnya Al-Faqir ilallah. Faqir di sisi Allah. Faqir ilmu di sisi Allah. Abu Ali Al-Bajari An-Nadawi, Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Dirang, Pondok Ustaz Ni'mat. Dia dekat, dia banyak duduk di Dirang sebelum ini. Pondok Almarhum Ustaz Ni'mat. Alhamdulillah saya sempat belajar dengan Ustaz Ni'mat hampir 7 tahun. Masa di Ma'had Tak Mahmud. 7 tahun sempat belajar di bawah pengawasan lah, kita sempat belajar dengan Ustaz Ni'mat. Alhamdulillah. Kemudian dia meninggal, diambil alih oleh anak-anak muridnya. Dan masih ingat lagi Ustaz Ni'mat ini, dia telah melatih pelajar-pelajar pada masa itu. Dia menghantar pelajar-pelajar Tak Mahmud pada masa itu pergi ke Pakistan. Kemudian apabila pulang dari Pakistan, dia meneruskan, dia mengambil pelajar-pelajar tadi untuk menghidupkan, menjadi tenaga pengajar di pondoknya di Dirang. Dan sampai sekarang masih ada. Dan ada yang telah kembali ke rahmatullah, yang sama-sama belajar dengan saya. Termasuk almarhum Ustaz Asri Taib, dan masih ada lagi Ustaz Kamarudin. Banyak pada tahun saya itu Ustaz Ni'mat ini telah membawa mereka supaya belajar menuntut ilmu ke Pakistan dan negara-negara yang lain, Mesir dan sebagainya, dan balik berkhidmat di pondoknya. Dan sampai sekarang alhamdulillah pondoknya masih lagi segar, semakin besar, dan ramai penuntut-penuntut, dan menjadi kebanggaan bagi negeri Kedah ini. Ustaz Fahmi Zamzam semasa hidupnya datang. Begitu juga Ustaz daripada Indonesia tu ramai yang datang. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak mengambil hadis yang berkaitan akhir zaman dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan kita anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafid al-la'amu faydan wa yaghid al-kiram ghaizan ويجتري الصغير على الكبير واللئيم على الكريم. رواه الطبراني في الأوساط. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan bagi ibu bapanya. Dan hujan akan menjadi panas. Hujan akan berkurang. Maksudnya hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. Dan akan bertambah ramai orang yang tercela. Dan akan berkurang orang yang baik. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua. Dan orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Ini hadis sahih
riwayat At-Tabrani. Antara akhir zaman yang diambil dari hadis, dalam 40 hadis ini, antaranya ialah di akhir zaman nanti akan berlaku tanda-tanda akhir zaman. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan ibu bapanya. Tanda-tanda akhir zaman. Anak-anak menjadi punca kemarahan ibu bapanya. Ibu bapanya tidak senang melihat kelakuan akhlak anak-anaknya. Mereka engkar arahan. Saya tak sebut kata mendahrakai. Kita seolah seperti itulah. Mendahrakai. Hampir mendahrakai ibu bapa. Dan hujan akan menjadi panas. Maknanya kurangnya hujan. Kemarau yang berlaku. Kemarau yang berlaku. Cuaca menjadi panas. Dan akan bertambah ramai orang yang tercela. Ramainya orang yang tercela. Akhlak, budi pekertinya. Ramainya orang-orang yang tidak baik. Ataupun kita sebut orang-orang yang tidak berakhlak. Begitu ramai. Dan akan berkurang orang-orang yang baik pada masa itu. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua. Anak-anak akan berani melawan ibu bapa. Dan kanak-kanak kadang-kadang berani melawan orang-orang tua. Kanak-kanak masih peringkat remaja berani melawan orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang tua daripada mereka, umur yang tua daripada mereka. Tidak menghormati orang tua. Dan orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat, yang akhlaknya yang akhlaknya rendah, yang tidak berakhlak, berani melawan orang yang baik. Bahkan berani kadang-kadang mengatakan sesuatu kepada orang alim. Orang yang fasik berani mengatakan sesuatu kepada orang yang alim. Menghina orang alim, orang-orang baik. Ini akhir zaman. Disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kiamat ialah bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tuanya. Akhir zaman. Bila anak-anak merupakan punca kemarahan ibu bapa. Bila ibu bapa nasihat tidak didengar. Nasihat yang baik tidak didengar. Bahkan kadang-kadang anak mengambil keputusan sendiri. Melakukan tindakan sendiri. Tanpa berbincang dengan orang tua yang telah melahirkannya. Tapi tidak dihormati pandangan orang tua. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dan apakah berlaku di zaman kita ini? Sebahagiannya itu. Sama-samalah kita fikirkan. Saya sebut ada tanda-tanda ini, bunga-bunganya ada berbentuk bunga. Bunga-bunga tanda akhir zaman itu. Dan ada yang berbentuk buah yang dekat dah bunga dah. Bunga itu telah dah menjadi buah dah. Dan apabila dekat dengan akhir zaman, buah tadi dah luruh dah, habis dah. Maka dekat kiamat sangat dah. Bunga-bunga itu adakah masih ada pada zaman kita ini? Jika ada perlu, kita tegur menegur supaya dia tidak merebak, supaya dia tidak membawa kepada apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu tidak berlaku pada diri kita. Tanda-tanda akhir zaman ini, kita yang bawa punca antaranya, yang membawa dunia ini nak dikiamatkan dengan punca diri kita. Manusia itu sendiri yang mempercepatkan kiamat itu dengan amalan-amalan yang bercanggah dengan kehendak agama.
Karena dikatakan bahawa kiamat itu akan berlaku apabila dunia ini tidak ada lagi orang menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Tidak akan, maka kiamat akan disegerakan. Tapi selagi mana masih lagi ada orang yang menyebut Allah, 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 maka dikatakan Allah tidak akan mengkiamatkan lagi dunia ini. Dia sayang pada manusia yang menyebut Allah, Allah, Allah yang memujinya. Adapun kiamat ini hak Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa boleh berlaku. Tapi kata ulama, sebahagiannya begitulah. Selagi mana dunia ini masih dihuni oleh orang-orang yang baik, maka Allah tidak akan mengkiamatkan dunia ini. Bagi untuk menjadikan dunia ini baik, maka semua orang, semua penduduk bumi hendaklah menjadi orang yang baik. Bila melihat kemungkaran, perlu ditegur dengan cara yang hikmah dan sebagainya, dalam berbagai bentuk medium. Sekarang ini banyak dalam berbagai bentuk teguran yang berhemah, yang baik. Dan ada juga perlu kadang-kadang dalam teguran yang keras, diambil hukuman kepada orang yang melakukan maksiat. Tak boleh kita tegur dengan baik, mana dia kita tampak ada denda dan sebagainya. Orang bermain judi, minum arak di hadapan umum, adakah kita hanya sekadar tegur begitu saja? Mesti kita denda supaya menyedarkan dia. Kadang-kadang ada teguran yang tidak memberi bekas sebenarnya. Kadang bila kita tegur, buat lagi, maka dengan denda itu mungkin akan dapat menyedarkan dia. Kalau denda pun tidak dapat nak mengubahkan dia, dipenjarakan. Ini perlu diambil tindakan oleh pemerintah. Sebab itu kita ada dalam Islam ni ada sistem pemerintahan. Zaman Nabi SAW pun ada sistem pemerintahan, ada sistem, ada hukuman, ada undang-undang. Tidak ada negara yang tidak ada undang-undang. Lebih-lebih lagi dalam Islam ini ada undang-undang. Undang-undang dalam Islam dia ada bersabit dengan hukum halal haram, syurga neraka. Jika melakukan maksiat yang bercanggah dengan kehendak Allah dan dia tidak bertaubat, dia berdosa dan hukumannya akan menanti di hari akhirat. Tapi dia ada peluang untuk membersihkan dosanya jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan lagi. Tapi jika sekadar denda sahaja, tidak ada kesedaran atas dosa pahala, salah dia bayar denda, duit dia banyak, salah dia bayar denda tanpa bertaubat, maka tidak timbul, maka tidak akan hilang. Maka tidak akan hilang kemaksiatan yang berlaku. Duit banyak, setakat denda apa ada nak heran. Maka besok dia lakukan lagi perbuatan mungkar. Tapi jika dia kaitkan dengan dosa dan pahala, insya-Allah, maka kebaikan ini akan terselah di atas muka bumi ini. Sebab itulah diturunkan Rasulullah SAW. Diutuskan Rasulullah SAW. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah. Bagi setiap umat itu, kata Allah, aku utuskan Rasul. Tujuannya ialah an ya'budullah wajtanibut taghut, dan menjauhi perkara-perkara yang melanggar batas. Tujuan Rasulullah diutuskan adalah mengabdi diri kepada Allah, an ya'budullah wajtanibut taghut, menjauhi perkara-perkara yang melanggar batas-batas agama. Itu tujuan Rasul diutuskan oleh Allah bagi setiap zaman, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tua. Mudah-mudahan anak-anak yang mendengar ini faham, termasuk anak-anak kita, termasuk anak-anak saya. Janganlah menjadikan punca kemarahan pada orang tua. Kesihanilah orang tua. Kesihanilah ayah mak yang mendidiknya
ibu yang mengandungnya 9 bulan, ibu yang sekang mata, ibu yang bertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Apabila dia besar, dia menimbulkan kemarahan. Dia telah melukakan hati ibunya, termasuk juga bapaknya. Maka akhir zaman akan wujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini tidak berlaku lagi di zaman Nabi. Nabi bercakap hadis ini, Nabi bersabda tentang hadis ini tidak berlaku di zaman Rasulullah. Tapi Nabi bagi tahu pada sahabatnya akan berlaku suatu zaman. Akhir zaman nanti, kata Nabi. Nabi tak tempuh. Nabi tak hidup zaman kita. Tapi dia telah memberi gambaran akan berlaku di akhir zaman. Zaman kita ini selagi tidak kiamat mungkin akan berterusan lagi sampai beribu tahun. Wallahu a'lam. Kita masa itu dah reput dah, menjadi duduk dalam tanah dah. Dah jadi arwah dah. Dunia ini akan berjalan terus, manusia akan ada. Termasuk pada masa itu mungkin keturunan kita, cucu cicit kita ke atas, cucu cicit kita, generasi kita akan hidup di zaman itu. Selagi ada zuriat, keturunan daripada anak-anak kita, maka mereka akan menempuh ini. Jika tidak diberikan pengajaran dari awal, didikan agama, kita bimbang. Kita kesian pada anak-anak, kita kesian kepada generasi umat Islam. Sebab itu persediaan perlu ada. Bila kita menempuh zaman itu, janganlah kita termasuk di kalangan orang yang melukakan hati kedua ibu bapa. Bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara tercemar, akhir zaman nanti, kata Nabi, hujan berkurangan, hujan kurang, kemarau, kemarau, cuaca panas dan udara tercemar, pencemaran udara. Ini berlaku. Kemudian orang jahat semakin ramai dan peluang untuk berbuat kejahatan sangat banyak. Orang yang jahat, orang yang nak melakukan kejahatan, orang nak melakukan maksiat semakin ramai. Dan peluang untuk berbuat kejahatan sangat banyak. Ruang-ruang untuk nak melakukan kejahatan itu cukup banyak. Boleh buat bila-bila masa, asalkan hati mahu saja. Ini akhir zaman. Orang yang nak mengajak kepada perkara-perkara dosa itu, yang boleh membawa jerumuskan diri ke dalam neraka itu semakin ramai. Du'atun ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Mereka mengajak manusia ke arah kemaksiatan. Ramai, kata Rasulullah pada zaman itu. Pada zaman akhir zaman itu. Bila kita berjalan, nak tahu ni, kita tak kata zaman itu berlaku sekarang. Saya tak sebut kata berlaku ada sekarang. Sama-sama kita fikirkan, apakah sebahagian kata-kata Rasulullah ini ada bunganya sekarang. Cuba kita berjalan di waktu malam, pergi ke bandar-bandar, pukul 1, pukul 2, masih lagi banyak kelab-kelab malam, pesta-pesta yang di dalamnya ada maksiat-maksiat, yang ada minum-minuman, masih dibuka. Berjalan di bandar-bandar, masih dibuka. Bahkan sampai pagi pun ada. Di sananya tempat minumannya, di situlah tempat karaoke-nya. Siang ditutup, malam dibuka. Banyak. Dengan lampu-lampu yang menarik, yang boleh mendorongkan hati, yang boleh mendorongkan remaja, termasuk lelaki atau perempuan, untuk sama-sama nak melibatkan diri. Itu dipanggil sebagai tarikan, yang mendorongkan seorang itu nak mengikuti, nak melibatkan diri. Banyak. Anak-anak besar, banyak.
Kemudian orang yang nak buat kebaikan ini sedikit, tak banyak. Orang nak mengajak ke arah kebaikan ini tak banyak. Bahkan kadang-kadang tidak dipeduli pun cakap-cakap kebaikan. Cakap-cakap kebaikan, cakap-cakap nasihat, cakap-cakap apa nama kuliah-kuliah, benda yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Kadang-kadang tadi indah pun, ataupun hanya minta selalu je. Keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Di akhir zaman. Dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Benda-benda kebaikan ini kadang-kadang tidak ada kemudahan yang sepatutnya diberi. Peluang untuk bercakap kebaikan ini. Sama ada di media massa dan sebagainya. Sama ada di media-media dan lain-lain tempat lah. Dia umum. Sepatutnya orang-orang yang nak bercakap kebaikan ini diberi kemudahan yang sewajarnya. Diiktiraf kebaikan mereka. Diiktiraf ilmu mereka. Diiktiraf cara penyampaian mereka. Diberi kedudukan yang baik. Diberi perhatian. Diberi peranan dalam masyarakat. Bukan hanya diberi peranan ketika mati saja. Bila mati dipanggilnya Datuk Guru. Bila berlaku kematian, nak tahlil, nak baca talqin, nak mandi orang mati. Tapi masa-masa lain tidak dipedulikan. Ulama-ulama akhir zaman seperti itu, kata Rasulullah, tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Hanya ada, tapi tidak diberi peluang, tidak diberi ruang, hanya sekadar baca doa saja. Kadang-kadang mula majlis dengan baca doa, dipanggil Datuk Guru baca, dipanggil ustaz-ustaz baca. Kemudian habis baca doa, maka dibuatlah program-program yang kadang-kadang tak sesuai dengan bacaan doa tadi. Doa tadi minta Allah berkati majlis. Doa tadi minta Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosa kita, dosa kedua bapa kita. Allah beri keselamatan pada kita. Allah jauhi bala pada kita. Allah akhiri umur kita dengan kebaikan. Tapi selepas baca doa tadi, majlislah diserikan dengan bermacam-macam majlis acara. Tariannya yang tidak sesuai dengan doa yang dibacakan tadi. Dengan majlis yang mendedahkan aurat. Tarian-tarian yang mendedahkan aurat. Nyanyian-nyanyian yang mendedahkan aurat. Tapi dimulakan dengan doa. Sepatutnya jika nak buat begitu, jangan dibacakan doa. Sebab seolah kita mempersendakan doa yang kita bacakan tadi. Ini berlaku di akhir zaman. Bila ulama negur, kita kata ulama ini ulama yang menentang arus kemodenan. Macam-macam gelaran diberi. Ini akhir zaman kata Rasulullah. Apa yang saya sampaikan adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berani nak mempertikaikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak sudah berani melawan orang tua. Orang yang jahat berani melawan orang baik dan tidak segan terhadap mereka. Di akhir zaman ini orang jahat berani melawan orang yang baik. Orang yang moralnya rendah berani melawan orang baik. Orang baik menegur mereka, mereka melawan. Bahkan berani berhujah. Berani mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada orang baik. Dan tidak merasa malu-malu terhadap mereka. Ini akhir zaman, tanda akhir zaman. Dahulu, masa tahun kecil-kecil dululah, tu imam kampung ya. Kita main sepak agau, contohlah. Ni cakap umum, bukan cakap umum seperti mana almarhum Tuan Guru Fahmi Zamzam. Kita nak cakap ni bukan atas bangga diri, tidak.
Sebab kita rasa cemburu pada agama kita. Kita sayang pada agama kita. Kita sayang. Saya buat benda ini, sama-sama kita tegur-menegur. Sama kita termasuk diri saya, tak ahli keluarga. Dulu zaman saya kecil-kecil dululah. Masa sekolah. Sekolah dulu, petang-petang untuk main. Sepak raga. Tepi jalan. Main sepak raga bulat-bulat. Tepi jalan. Kemudian lalulah petang sampai main sepak raga ni seronok. Masa tu kawan-kawan masih ada dan ramai dah sekarang kawan-kawan ni dah meninggal pun ada dan dah tak banyak dah orang tak main dah. Bila dah keluarga ni masing-masing berpindah berhijrah cari rezeki sekali-sekala berjumpa. Dulu petang-petang lepas asar berkumpul main tepi jalan. Ada tapak rumah tu. Tapak rumah ditinggalkan kosong, main sepak raga. Sampai petang main. Baru 7 lebih. Sampai kat pukul 7 lah. Dekat nak maghrib lah. Dekat nak maghrib lah. Main sepak raga ni pasal satu. Lagi dekat nak petang, lagi dia main lagi seronok. Tak tahu kenapa. Dululah. Dekat dengan malam, dekat dengan nak maghrib tu, dia main lagi elok. Macam pandai pula main pula lah. Nak jatuh pun, hak tak pandai pun dia boleh main kaki. Kita kata sepak kok nusak sepak kok ni dia boleh kontrol elok. Masuk bola lah. Main bola. Dekat maghrib ni dia kira boleh bergol dah. Dia seronok. Dekat nak maghrib. Terfikir sekaligus, mungkin nak melalaikan kita petang ni. Supaya dia nak melanggar waktu tu. Baik. Yang saya masukkan apabila dekat main tu. Dulu. Dekat dengan maghrib tu. Tu imam lalu. Kampung saya aluk ibu itu masa tu Haji Yaakob. Almarhum Haji Yaakob. Imam. Bila dia lalu dengan motor, dia pandang ni. Sambil dia senyumnya, dia tak tegak. Bila dia senyum begitu saja kami rasa malu. Berhenti tu. Segan dengan Tok Imam tu. Malu dengan Tok Imam. Senyuman dia itu, walaupun dia senyum, tapi maknanya bagi orang muda pada masa itu, kami yang muda masa itu, jom kita balik. Malu kata Imam. Dah ada pada ketika sampai bila Tok Imam tu lalu, dia menyorok. Dia sembunyi, tak bagi nampak. Hormatnya mereka kepada Imam. Kadang-kadang naik motor belakang Tok Imam tu, mereka tak potong. Tak memotong Tok Imam tadi. Hormat. Zaman sekarang, Tok Imam kah, tak Tok Imam kah, macam ya kadang-kadang. Teguran Tok Imam mereka tak indahkan kadang-kadang. Tok Imam negur dalam masjid, jangan bising waktu khutbah. Kadang Tok Imam tegur. Bila waktu khutbah, khatib membaca khutbah, janganlah ada di antara kanak-kanak bising kerana mengganggu. Tak indah bising semacam. Kadang-kadang yang bising itu kadang-kadang bukan peringkat kanak-kanak pun, dah peringkat lebih daripada kanak-kanak dah. Yang boleh memikir dah keadaan. Apa boleh mendengar dah nasihat yang umurnya lebih daripada 20 tahun pun ada. Bila khatib membaca, masih lagi dia bercakap-cakap di luar. Sedangkan di sana ada nasihat mengatakan bahawa bila khatib membaca khutbah, bila khatib menaiki imbar membaca khutbah, jika kita bercakap, maka hilanglah pahala Jumaat. Sif faqad laghaut. Jika hanya kalau kita tegur kawan berkata, diam, jangan bercakap. Kita yang bercakap itu sif, diamlah kamu. Maka faqad laghaut. Kita yang bernasihat pun hilang, sia-sia. Pahala Jumaat kita itu hilang. Sah semayang, tapi pahala itu hilang. Sebab nasihat kita tegur saja kawan kita yang bercakap waktu khatib membaca khutbah. Kita nasihat dia waktu orang khatib baca khutbah, bukan cakap, tegur saja. Diam, jangan bising. Kita yang menegur pun itu hilang pahala. Sebab masa itu kita perlu diam.
Sebab itu bila nasihat itu kita nasihat sebelum khatib menaiki mimbar, itu pun tidak didengar. Masih lagi ada orang bercakap. Bila kita fikir dalam hati bahawa dia pergi semayang hanya semayang sajalah. Kalau ikut hadis tadi, sia-sia. Ini berlaku pada zaman sekarang. 1000 tahun lagi, jika umur ni panjang, apa akan berlaku? Sekarang ni masih lagi ada ulama yang mengajar. Beratus-ratus ucapan, kuliah-kuliah yang boleh kita dengar melalui saluran-saluran media yang ada. Masih lagi orang mengikut kehendak nafsunya, tidak mendengar apa yang disebut, tidak mengikuti apa yang diberitahu oleh hadis Rasulullah SAW. Apatah lagi ketika zaman tidak ada lagi ulama pada masa akhir zaman. Kurangnya ulama, dimatikan ulama pada akhir zaman. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dulu kita hormat orang alim kampung kita tu, imam kita cukup hormat. Bang, kalau boleh, kalau kenduri rumah dia tu kita pergi bantu. Kalau kita rumah tu imam ni, kalau kenduri dulu, ramai orang akan bantu. Kita hormat tu imam. Sekarang semakin kita kata putih-putih tu sudah ada. Saya tak kata buah, putih-putih tu sudah ada. Termasuk diri saya, kita cakap umum lah. Cakap umum. Berlaku supaya sedih. Kita rasa diri kita sedih. Zaman kita dahulu dengan zaman sekarang itu semakin berubah. Kemudian nampaknya corak masyarakat kita pada hari ini tidak banyak bezanya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Almarhum Ustaz Fahmi Zamzam mengatakan, nampaknya dia kata corak masyarakat kita pada hari ini tidak banyak bezanya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Dia sendiri nampak apa yang disebut oleh Rasulullah 1400 tahun, 1443 Hijrah sekarang ini. Tak ada bezanya, tak banyak lah. Benda tu banyak dah berlaku sekarang, kata almarhum. Setiap hari kita melihat kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Setiap hari kita melihat kebenaran apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin tidak semuanya. Zaman sekarang ni mungkin tidak semuanya. Mungkin ada sebahagiannya. Orang yang buat kebaikan sedikit. Orang nak mengajak ke arah kebaikan itu, amal ma'ruf nahi mungkar itu tidak banyak. Tapi nak mengajak masyarakat kepada kemungkaran itu banyak. Kita lihat pasar raya. Kita lihat mal-mal. Kita lihat bangunan-bangunan pejagaan langit. Bila kita pergi, jika ada 100, 200 pintu, benda banyak berbentuk hiburan yang banyak mengajak kita ke arah keseronokan, atau boleh kita kata membawa kita kepada kelalaian. Banyakkah ataupun banyak yang boleh membawa kita ke arah ingatan kita kepada Allah? Mana pintu-pintu yang ada itu, dikatakan ada 100, 200 pintu, 300 pintu. Ini nak menunjukkan tanda-tanda bunga-bunga. Dan bila kita berjalan 100-200 pintu itu, kedai bangunan yang besar, kadang-kadang baru jumpa satu kedai makanan sunnah. Kedai jualan makanan sunnah. Yang lain macam-macam lah. Kedai-kedai yang nak menyeronokkan kita. Tak salah. Bukan kata saya kita akan menyalahkan. Tapi nak menunjukkan bahawa bunga-bunga akhir zaman itu telah ada. Kedai-kedai yang jual kitab sekarang ini semakin berkurang. Pergilah ke pasar raya, ke mall-mall,
Kedai-kedai yang menjual kitab-kitab agama tidak banyak berbandingkan dengan yang jual-jual alat-alat makeup, yang menjual fashion-fashion dan sebagainya. Bercambah. Apakah kerana mereka tidak mampu untuk nak menyewa bangunan itu yang menjual kitab-kitab agama? Mampu. Tapi tidak ada pelanggannya. Tak mampu nak bayar sewa. Kadang-kadang hanya jual sewa tapak di bawah tu saja. Tak mampu untuk nak menyewa. Nak jual di tepi-tepi. Sebab apa? Sebab akhir zaman ini buku-buku agama orang jangan membacanya. Benda-benda yang berbentuk ke arah keagamaan tidak lagi menjadi suatu minat. Ini tanda-tanda akhir zaman. Sebab itu kata almarhum, setiap hari kita melihat kebenaran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita melihat semakin hari semakin benar. Dan ada sebahagiannya tidak muncul lagi zaman sekarang, tidak ada lagi muncul. Tidak muncul lagi. Sebab kita ni masih lagi kita kata peringkat ada lagi ulama-ulama, masih peringkat orang mengenali lagi apa itu Islam, sembahyang, puasa, tahu lagi mengerjakan, tahu lagi membaca Al-Quran, tahu lagi membaca hadis, tahu lagi membaca. Akhir zaman nanti Quran pun orang tak tahu baca. Akhir zaman nanti Quran orang tak tahu baca, hadis orang tak tahu baca, tengok saja, tapi nak baca tak boleh. Jawi boleh tengok saja Jawi, tak boleh baca Jawi. Jawi ini adalah merupakan warisan Islam. Di kawasan Nusantara ini, kita pun dikatakan dulu tanah Jawi ini sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia. Tanah Jawi ini. Zaman-zaman tok kita dulu, Allah Masya Allah, Jawi mereka cakap. Tulisan Jawi ini diambil daripada tulisan-tulisan Al-Quran. Sebahagiannya banyak ambil daripada tulisan Al-Quran. Alif, ba, ta, semua itu ambil daripada tulisan Al-Quran. Tulisan orang Islam. Tapi sekarang banyak orang yang tidak boleh baca Jawi. Bahkan Jawi ini sudah tidak diminati lagi. Kalau jual akhbar-akhbar yang berbentuk tulisan Jawi, diletakkan dengan akhbar-akhbar tulisan Rumi dan bahasa Inggeris, mungkin tulisan akhbar Jawi tadi mungkin tidak ada pelanggan yang banyak. Sebab itu kita lihat ini berlaku di zaman sekarang. Kita bayangkan 100 tahun, 200 tahun yang akan datang nanti. Sebab ini hadis akhir zaman. Hadis ini tidak lagi dia nak menceritakan yang dahsyat lagi. Tidak. Dia menjuruskan hanya bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tua. Sekarang pun ada. Termasuk anak-anak kita kadang-kadang. Kita pun kadang-kadang marah juga ke anak kita. Tapi marah kita tu adalah marah kebaikan. Dan Alhamdulillah kadang-kadang mereka sedar. Mereka minta maaf. Ada. Di akhir zaman nanti mereka tak minta maaf dah. Mereka teringin nak kahwin dengan seseorang tu tak cakap, tak jumpa, tak bertanya kita dah. Mereka sendiri yang pilih. Tak apa berbincang dengan kita. Mereka pergi ke rumah kawan, kepada rumah siapa, mereka tidak memberitahu kita dah. Mereka ke mana mereka nak pergi, mereka pergi tanpa berbincang dengan kita. Ini menimbulkan punca kemarahan. Pakaian mereka pun mereka pilih sendiri. Walaupun kadang-kadang pakaian itu bercanggah, tidak menutup aurat. Itu kehendak mereka. Kita tidak boleh kata apa dah zaman tu. Bahkan jika kita kata, kita tegur, mereka akan marahi kita balik. Sampai satu zaman seperti itu akan berlaku.
Dalam hadis yang lain bahawa anak berani dengan orang tuanya. Ayah, mak takut dengan anaknya. Anaknya kerja tinggi mungkin. Bulan-bulan bagi duit. 400, 500 bulan. Kalau nak tegur anak, nanti bulan-bulan tak bagi duit dekat aku pula. Diam. Walaupun anaknya pakaiannya, dari segi pergaulannya tidak menyenangkan hati ibu bapa, tapi ibu bapa tak berani nak menegur. Takut dengan anak. Saat ni tegur dia kata apa pula. Saat ni duit bulanan-bulanan dia tak bagi kat aku pula. Macam-macam perasaan timbul. Ni akhir zaman akan muncul. Akan muncul zaman ini. Zaman ini akan muncul sebab bila Nabi sebut, kata-kata Nabi adalah benar. Asdaqul qailin. Cakap-cakap yang benar. Nabi tidak pernah berbohong. Sifat Nabi, tabligh, amanah, fatanah. Sifat Nabi. Ada 4 sifat Nabi itu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia menyampaikan. Apa yang Allah suruh dia sampaikan. Dan apa yang diberitahu oleh hadis ini adalah merupakan daripada Allah. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya menyampaikan. Dia nazir. Dia memberi amaran. Seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi memperingatkan kita 1400 tahun yang silam. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang ke-13 daripada peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullah, mudah-mudahan Allah rahmatinya, Allahumma amin, memberi pengajaran kepada kita. Jika ada bunga-bunga yang disebut antaranya bunga-bunga itu berlaku di zaman kita sekarang, berlaku dalam keluarga kita, sama-samalah kita mengislahkan, memperbaiki anak kita dengan cara yang baik, menegur dengan cara yang baik. Bila ada orang yang mengajak ke arah kejahatan, kita menolaklah kejahatan itu dengan baik. Bila hati kita tergoda untuk nak melakukan satu perkara yang melanggar perintah Allah, maka kita ingat kembali kepada hadis ini tentang akhir zaman ini. Dan jika kita masih ada orang tua, masih ada ibu bapa, hormatilah mereka. Jika mungkin selama ini kita jarang menziarahi mereka, mungkin ada setengah kalangan kita secara umum, kita mungkin ada kecil hati dengan layanan keluarga pada kita tak sama dengan adik-adik kita yang lain. Abaikanlah. Kita hormati ibu bapa, itu lebih penting. Ada setengah tidak kecil hati dengan cara layanan, tak sama, tak adil. Kadang-kadang tak balik ke rumah. Bukan orang tak sayang kat ibu bapa, sayang, tapi dia rasa kecil hati, tak balik ke rumah. Abaikan. Hormatilah mereka. Kasih sayang mereka lebih penting. Keredaan mereka lebih penting daripada harta-harta yang kita mungkin yang ada kaitan dengan harta. Ridallahu fi ridal walidain. Sabda Nabi, keredaan Allah itu terletak kepada keredaan kedua ibu bapa kita. Hormatilah mereka, raikanlah mereka, dekatilah mereka sementara mereka masih ada. Karena Nabi beritahu ni, anak tidak menghormati orang tua ni. Banyak lagi hadis-hadis yang lain berkaitan ni. Mudah-mudahan Allah cucuri kita. Allah berdoa. Kata almarhum Ustaz Fahmi Zamzam, kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dan anak cucu kita. Anak cucu, cicit, sampai ke bawah tu. Nanti tergolong dari kalangan mereka yang disebutkan dalam hadis ini. Menyelamatkan. Maknanya kita berdoa supaya anak cucu cicit kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada termasuk dari golongan di kalangan yang disebutkan hadis ini.
Jika datang zaman itu, maka anak cucu kita tak termasuk dalam golongan ini yang disebutkan oleh hadis ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya doa sajalah yang dapat. Dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa silahul mukminin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membati diri kita, ahli keluarga kita. Termasuk kebahagiaan diri kita, kebahagiaan keluarga kita, kepribadian kita dan anak-anak kita, dan juga sahabat handai dan seluruhnya masyarakat menjadi baik. Tidak berlaku apa yang disebutlah hadis ini di zaman kita ini, tidak berlaku dengan begitu berleluasa. Jika berlaku dengan berleluasa apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini, maka saat bunga-bunga putih-putih itu kita bimbang akan menjadi buah yang semakin besar, dan akhirnya buah itu akan tua dan gugur, akan berlaku dekat dengan saat kiamat. Kita minta jauhi Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang berlaku. Benda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini berlaku di zaman kita. Mana yang boleh kita cegah, kita cegah. Amal ma'ruf nahi munkar perlu ada di kalangan kita masyarakat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nalah ada di kalangan kamu satu golongan, sebahagian. Nabi kata tak semua. Minkum ummatan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum, nalah ada sebahagian pada kalangan kamu ummatun yad'una ilal khair, satu umat yang mengajak manusia ke kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Nalah ada satu golongan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mengajak manusia ke kebaikan dengan apa cara sekalipun. Kadang-kadang bukan dengan cara lisan, dengan cara akhlak, dengan cara pendidikan, dengan cara tingkah laku, macam-macam. Nak mengajak orang manusia ini, kita berkawan dengan orang yang baik, kita mendengar nasihat orang yang baik, insya-Allah kita akan menjadi baik. Ibarat minyak wangi, jika kita duduk, kita tak pakai minyak wangi pun, kalau kita duduk dengan orang yang pakai minyak wangi, bauan itu akan sampai kepada kita. Begitulah ibaratnya jika kita duduk dengan orang yang baik, dengan orang yang alim, kealimannya, karamahnya yang Allah berikan kepadanya akan sampai kepada kita juga, walaupun tak banyak. Hanya sekadar itulah yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa akhir zaman, kitab 40 hadis. Mudah-mudahan Allah rahmati kita sekalian. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik mungkin daripada tafsiran saya yang mungkin agak tidak menepati kehendak hadis ini, saya mohon kemaafan. Mungkin di atas kezaipan saya. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Kelemahan itu adalah daripada saya sendiri. Mohon maaf. Jumpa lagi. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.